Alhamdulillah, terima kasih kepada semua atas jawapan daripada Ustazah Nazirah, saya sendiri. Nak tanya Ustaz Solehin, soalan yang simple saja. Saya semasa observe di sekolah tu, saya jumpa dengan pengetua dan saya bersembang dengan pengetua tentang kelas, tentang keadaan kelas, tentang kedudukan kelas, tentang sepatutnya kelas untuk student seperti mana kelas-kelas yang lain. Nak tanyalah dekat Solehin, ada tak pengetua bersembang atau berjumpa dengan dua orang ni. Dengan pelajar-pelajar berkenaan dengan penyediaan kelas yang sepatutnya pelajar-pelajar ataupun murid-murid duduk dalam satu suasana yang kondusif untuk kelas. Ada tak, Solehin? Dengan Sarhan? Tak ada, Ustaz. Taklah, sebab dah cuti kan? Ya, betul. Tak ada jumpa, Ustaz. Jadi, sehubungan dengan apa Ustazah Nazirah tanya tadi, sebenarnya seperti mana yang sepatutnya guru-guru ataupun guru praktikum bersedia untuk mengajar di dalam kelas yang di sana ada papan putih yang bersaiz sesuai untuk murid. Bila kita ada papan putih, seperti mana yang Ustazah Nazirah sebut, perkara-perkara yang asas yang kita kena buat. Selain daripada kita membahagikan dua, kiri dan kanan. Jadi saya sudah terangkan kepada pihak pengetua, pengetua pun ambil maklum, memang tak sepatutnya berlaku. Bila anak pergi observe entas masa dalam kelas, kedudukan kelas yang kurang ataupun tidak kondusif lah. Seperti mana yang sepatutnya pelajar-pelajar duduk, nak-nak ataupun lebih-lebih lagi bila saya buat penyeliaan. Bila buat penyeliaan, dia kena tip-top lah A to Z. Jadi barulah lengkap. Jadi dalam tempoh refleksi ini sebenarnya daripada apa yang disebutkan, kesan-kesan yang kami boleh bagi tahu semasa kami berpraktikum ataupun menyelia sebelum refleksi ini. Jadi pada hari ini kami nak tahulah jawapan tu dan insya-Allah mungkin selepas habis saja PDPR nanti kelas jalan seperti mana biasa, face to face ataupun bersemuka. Bolehlah remind kepada pengetua apa yang saya tanya dan saya mohon supaya pihak sekolah sediakanlah kurang-kurangnya bila pensyarah penyelia datang ada kelas yang sesuai untuk kami menyelia. Lepas tu terpulanglah pada sekolah. Ya? Boleh ya? Apa Ustaz Tarhan dengan Ustaz Solehin. Okey? Jadi itu yang saya nak tanya. Kemudian yang lain secara keseluruhannya sedikitlah saya nak bagi komen lah. Komen. Bersama sekali kepada yang pertama Ustaz Amin, Ustaz Noh, Ustaz Tarhan dan Ustaz Solehin. Yang pertama ada saya catat di sini tentang Ustaz Amin. Dari sudut bahasa lah. Keseluruhannya bahasa. Bila sebut bahasa, bila kita mengajar, jangan sekali-kali kita gunakan bahasa daerah. Jangan sekali-kali kita menggunakan bahasa daerah. Kita menggunakan bahasa standard. Seterusnya, intonasi dalam pembentangan kurang sikit lah. Sebab di sana tidak ada satu suara yang mungkin boleh kita jadikan sebagai satu kelainan daripada biasa. Saya nampak bila kita sebagai guru Quran, guru tahfiz. Saya nampak Amin senada. Kalau nak sebut kata nawa pun nawa dari mula sampai habis. Tidak ada di sana jawab. Tidak ada di sana jawabul jawab. Paling tidak pun jawab. Nampak ya? Boleh ya? Bila kita guru Quran. Semasa saya cakap ni pun ada. Intonasi suara yang rendah, yang tinggi, yang high, yang low, yang medium. Itu sepatutnya guru Quran aplikasikan semasa pengajaran. Baik bersemuka maupun PDPR. Keseluruhannya 4 orang sama. Pada tahap suara nawa. Nawa bukan yang high, yang low. Betul? Betul. Jadi ini
mungkin dari segi kualiti pembentangan. Okey. Okey, seterusnya pada Amin, dari segi konten alhamdulillah bagus. Kemudian yang saya nak komen tadi itulah satu. Okey, itu seterusnya Ustaz Noh. Okey, Ustaz Noh saya tengok dari segi grafik, dari segi menarik, dari segi intonasi suara pun sama. Kemudian dari segi kotak beracun. Ni saya nak sentuh sikitlah Ustaz Noh. Istilah kotak beracun ni dah lama dah orang tak guna. Sebab bila sebut beracun, dia negatif. Bila sebut beracun, dia satu perkataan yang negatif. Sebab bahaya racun ni. Amat kurang sesuai dan tidak sesuai. Kita gunakan istilah kotak beracun itu. So, kita gunakan nama lain. Contoh, kotak ajaib ke. Kita jangan gunakan beracun. Boleh ya, no? Nampak saya terkejut. Ada lagi ke kotak beracun? Dah tak ada dah kotak beracun dah. Ya? Jadi, sebenarnya benda ni dah dibincangkan dah semasa praktikum. Bagus dari segi penggunaan. Dalam kelas kita menggunakan kotak. Dulu memang beracun. Betul-betul beracun. Takut. Bila sebut beracun ni takut. Bila sebut ajaib ni, lain sikit. Bila sebut ajaib ni ada something yang mungkin ada sesuatu yang tajuk, yang ajaib lah. Boleh ya? Apa ni Ustaz Tarhan ya? Tukar kepada nama lain selain daripada kotak beracun. Okey, seterusnya Ustaz Solehin. Okey. Ustaz Solehin tadi pembentangan dari sudut PowerPoint, okey? PowerPoint tadi sepatutnya bila bentang kena buat full screen. Mengapa buat? Ada sebelah dia punya note. Ya? Sarahan ada dah? Puasan dah? Sarahan puasan tak tadi? Masa bentang tadi? Sepatutnya buat full screen. Betul? Sarahan? Puasan tak? Sarahan? Ya Ustaz, ya. Puasan kan? Sampai ke sudah. Anda tak buat apa ni full screen. Jadi saja tak nak tegur. Jadi dari segi penggunaan bahasa pun sama. Apabila kita nak bercakap, apabila kita nak menyuarakan sesuatu, hatta sampai ke peringkat dengan student pun, kita mesti menggunakan intonasi suara yang saya sebut tobakot tadi. Tobakot suara dia ada 4. Qarar, nawa, jawab, jawab. Dan ada setiap 4 ni pun ada dia punya tahap dia. Tahap low, tahap high. So, kita kena gunakan semuanya dalam pengajaran kita. Lebih lagi dalam hafazan. Macam mana kita nak buat satu teguran, menggunakan bahasa yang agak mungkin tinggi sikit, kuat sikit suara tu. Okey, sarahan untuk pembentangan. Full screen tak. Seterusnya dari segi TMK, improve. Solehin pula. Okey, yang last Solehin, apa yang saya nampak tadi, dari sudut lain mungkinlah ada putus-putus sikit, kan? Tak pun nak kuat pada peringkat awal. Kemudian dari segi daerahnya kuat sangat. Terlalu logat daerah dia tu terlalu powerful. Depa mana ada perkataan depa dah. Bila kita buat pembentangan, perkataan depa tak ada dah. Tak ada. Itu mungkin selingan sikit. Kemudian balik kepada standar. Balik kepada bahasa standar. Dari sudut kelancaran, ada benda perkataan yang diulang dan banyak kali diulang-ulang. Dan satu lagi dari segi kaedah. Bila sebut kaedah, bacaan kita ada 4. Okey, kita nak menggunakan secara tahqiq. Nak menggunakan secara tartil, nak menggunakan secara tadwir, nak menggunakan secara hadar. Jadi dalam konteks hafazan, yang paling sesuai 2 sahaja. Kena terang kepada student. Kena bagi tahu kepada pelajar. Dan entah jawab tadi tahqiq. Sebenarnya tahqiq tak sesuai untuk hafazan. Yang sesuai dan untuk penilaian hanya tadwir. Untuk hafazan, hadar. Tadwir dan hadar sahaja. Tahqiq dan tartil bukan untuk student hafazan. Student Quran. Student untuk yang nak menjadi hafizah. Yang paling sesuai, tadwir dan hadar. Untuk yang tartil, yang nak masuk tilawah. Ujian tilawah. Yang tahqiq yang baru nak baca Quran. Satu-satu. Dia orang ni semua dah tahu dah baca Quran. Dia orang ni semua dah kadang setengah-setengah dah hafal Quran. Dah baca dengan surah-surah banyak yang dah hafal. Tak perlu kita menggunakan bacaan secara tahqiq. Kita menggunakan bacaan secara tadwir dan hadar sahaja. Jadi untuk tasmi' dan untuk kita nak penilaian pelajar hafazan dia A atau B ataupun C, pastikan pelajar kita
membaca ataupun menghafaz mengikut kaedah tajwid, bukan tahqiq. Sedikit pemutulan untuk solehin. Baik, faham ya solehin? Baik, So, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. istilah tadwir dan hadar tak boleh pisah. Hafizah. Melainkan yang nak masuk tanding, barulah pergi kepada tartil. Bila tartil ni, barulah dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tak kita tunjukkan dalam kelas macam tu, kelas hafizah? Tak ada. Tak ada. Melainkan untuk dia masuk ujian tilawah. Amat sesuai kalau dia menggunakan secara tartil. Kalau tahqiq, tak ada seorang pun yang tak boleh baca Quran. SMKA, Syekh Abdullah Fahim. Ada tak? Ada tak yang tak boleh baca Quran? Ada tak? Dalam sekolah tu tak ada. Tak ada. Sebab guru-guru dia hebat semua. Ustazah dia hebat semua. Jadi, ini sebagai satu penambahbaikan untuk entah semua hasil daripada refleksi, daripada ulasan yang saya buat tadi, kurang-kurangnya dapat memberikan sedikit pengetahuan bila kita berada dalam kelas nanti ataupun dalam PDPR nanti dan seterusnya. Nak sarankan kepada semua dalam masa pembentangan nanti mungkin kita boleh tingkatkan dari segi penggunaan teknologi. Yang saya dah bagi tahu kepada Sarhan dan Solehin tentang bagaimana kita nak dapat tingkatkan dari sudut PDPR yang disebut sekarang ni canggih lah. Canggih. Pertama sekali, saya nak sarankan kepada anda semua dapat buat satu pembentangan bila kita menggunakan slide PowerPoint ataupun apa saja slide yang kita nak bentang dalam masa yang sama, dari skrin yang sama, yang full screen itu, terdapatnya muka kita sama. Sebab sekarang ni, bila anda bentang, muka anda dekat lain, anda punya skrin dekat lain. Anda punya slide PowerPoint dekat lain. Jadi selepas ini, anda dah sembang dah dengan Solehin, dengan Sarhan, tentang macam mana kita nak buat dan jadikan kita dalam membentang satu slide PowerPoint ataupun slide presentation, kita duduk dalam slide tu juga. Kita duduk dalam satu full screen tu juga. Dengan menggunakan item-item yang saya sebutkan. Pertama sekali, saya nak mohon kepada semua 4 orang ini, balik nanti, masukkan dan pastikan dalam komputer ataupun laptop entah semua, ada OBS version 27. OBS version 27. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan entah kena ada satu monitor. Tak besar manalah. Monitor biasa pun okey. Yang boleh connect dengan laptop. So, pastikan pada waktu pembentangan nanti, entah buat skrin satu laptop, satu lagi skrin ataupun monitor extended display. Ada 2. Satu laptop, satu extended. Dalam masa pembentangan nanti, entah monitor 2. Satu untuk presentation dan Google Meet. Dan satu lagi, screen entah monitor OBS. Dan entah monitor OBS itulah bila entah present, semua akan nampak muka kita duduk dalam screen slide presentation. Di sana kita ada dan kita menggunakan mouse pointer. Satu lagi. Mouse pointer kena download yang melibatkan circle dan ada di sana hotspot dan ada di sana arrow. Kita boleh kenal dan kita tunjuk kepada pelajar hotspot itu yang circle berwarna kuning ataupun warna apa duduk dalam skrin kita. Jadi ini untuk hasil daripada refleksi yang enta dah buat selama ni. Saya nak bagi tambah lagi supaya dapat terbaik untuk dipersembahkan kepada pelajar. Boleh tak agak-agak 4 orang? InsyaAllah Ustaz. Nuh dan InsyaAllah boleh. Boleh Ustaz. Okay. InsyaAllah. Itu kena belajar dan explore. Saya pasti entah semua dapat membuat sesuatu yang terbaik. Dan Ustazah Nazirah lepas ni ataupun tengok lepas ni ada perubahan hasil daripada refleksi kita pada hari ini.